Assalamualaikum. Okay, kita jumpa lagi di dalam kelas kita, walaupun tidak dapat bersemuka, tapi kita dapat meneruskan secara PDPR online kelas, ya. So cikgu harap kamu tetap mengekalkan momentum pembelajaran kamu dengan penuh bersemangat dan tidak terganggu dengan masalah-masalah seperti COVID dan kamu sentiasa sihat, insya-Allah. Okey, untuk tingkatan 5, bab satunya ialah organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah 1.1 organisasi tisu tumbuhan, di mana kamu sepatutnya boleh berkomunikasi tentang jenis tisu tumbuhan dan fungsi utamanya. Bermaksud kat sini kamu boleh menerangkan ataupun jika ada soalan tanya apakah jenis tisu ini. Jadi kamu sudah boleh memberitahu jenis-jenis tisu dan juga fungsinya. So, apa yang kita akan pelajari pada hari ini ialah yang pertama, organisasi tisu. Di mana waktu tingkatan 4, kamu telah mempelajari tentang aras organisasi bagi sesuatu organisma. Okay, yang bermula daripada sel, tisu, organ, sistem dan seterusnya organisma. Cuma pada hari ini kita akan berfokuskan kepada tisu tumbuhan sahaja. Okay, kamu akan mempelajari jenis tisu tumbuhan. Yang kedua, tisu kekal. Yang bermaksud kamu kena tahu maksud tisu kekal dan juga jenis-jenis tisu kekal. Yang ketiga, tentang tisu asas. Okey, kamu kena tahu jenis dan fungsi bagi tisu asas. Yang keempat, tisu vaskular, jenis tisu vaskular dan fungsinya. Okey, tumbuhan merupakan organisma hidup. Okey, sama seperti manusia dan juga haiwan. Tetapi disebabkan oleh tumbuhan ini bersifat unik, dia tidak dapat bergerak, maka ada banyak jenis tisu yang akan membantunya untuk terus hidup dengan dan membesar seperti organisma yang lain. Okey, organisasi tisu dalam tumbuhan, di mana tisu tumbuhan terbahagi kepada dua, iaitu tisu meristem dan juga tisu kekal. Tisu meristem kita akan belajarnya di subtopik 1.2 nanti. So hari ini kita akan fokuskan kepada tisu kekal. Apa maksud tisu kekal? Tisu kekal ialah tisu matang yang telah mengalami pembezaan. Okey. Apabila dia mengalami pembezaan, maka dia mempunyai fungsi yang khusus. Untuk jenis tisu kekal, ada beberapa jenis, okey, iaitu tisu epidermis, tisu vaskular dan juga tisu asas. Untuk jenis-jenis tisu kekal ini, cikgu dah berikan satu tips di mana kamu hanya perlu mengingat KEVA. Okey, K merujuk kepada tisu kekal yang terbahagi kepada 3, iaitu E epidermis, V vaskular, A tisu asas. Okay. So, yang pertama kita akan bincangkan tentang tisu epidermis. Apa dia ciri-ciri struktur tisu epidermis? Tisu epidermis merupakan lapisan luar permukaan batang. Cikgu salah eja. Okey, B sebenarnya daun dan akar tumbuhan muda. Okey, jika kamu perhatikan pada tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai batang yang hijau, okey, itu kita panggil tumbuhan muda. Okay, kamu akan dapat perhatikan pada lapisan luar permukaannya itu kita panggil sebagai tisu epidermis. Dinding sel epidermis ini dilaputi dengan lapisan yang berlilin, okay, dan juga kalis air yang dikenali sebagai kutikel. Okay. So apabila daun, batang dan juga akar ini dilapisi dengan kutikel, maka dia dapat mengurangkan kehilangan air melalui proses penyejatan ketika berlakunya proses transpirasi.
Selain itu, dia juga dapat melindungi daun daripada kecederaan mekanikal dan menghalang serangan patogen. Okey, untuk melindungi daun, sebenarnya bukan daun sahaja, tetapi juga batang dan juga akar. Okey, daripada kecederaan mekanikal. Sel epidermis yang terubah suai ialah sel pengawal dan juga sel rambut akar. Kenapa kita panggil terubah suai? Kerana dia sudah menjalankan fungsi yang khusus. Okey, di mana dua sel pengawal akan membentuk liang stoma. Okey, liang stoma berfungsi untuk pertukaran gas dan juga kehilangan air melalui proses transpirasi akan berlaku melalui liang stoma. Satu lagi ialah sel rambut akar yang berfungsi untuk berlakunya penyerapan air dari dalam tanah. So, fungsi tisu epidermis ialah melapisi. Okey, apabila ingin menerangkan tentang fungsi, maka kita gunakan kata kerja. Okey, iaitu melapisi permukaan luar daun, batang dan juga akar muda. Organisasi tisu yang seterusnya ialah tisu vaskular. Okey, tisu vaskular dia terdiri daripada tisu xilem dan juga tisu phloem. Okey, ini biasanya pelajar sudah familiar dengan nama xilem dengan phloem. Okey, macam mana xilem? Apakah ciri-ciri xilem? Xilem dia terdiri daripada sel mati yang tidak mengandungi sitoplasma. Okey, itu ialah ciri pertama bagi xilem. Yang kedua, xilem ini mempunyai dinding sel yang diselaputi dengan lignin. Okey. Jadi, apabila ia diselaputi dengan lignin, maka dinding selnya keras. Ya. Yang ketiga, dia terdiri daripada saloxilem. Okey. Kalau soalan tanya tentang apakah jenis tisu, kamu tidak boleh menjawab saloxilem. Okey. Walaupun ada perkataan xilem. Kerana saloxilem merupakan struktur yang berada di dalam tisu xilem. Okey, ia terdiri daripada saloxilem yang memanjang, berongga dan bersambungan antara satu sama lain daripada akar hingga ke daun. Apabila dia mempunyai ciri ini, iaitu bersambungan dari akar ke daun, maka ia merupakan salah satu yang berada dalam sistem pengangkutan tumbuhan. Okey, di mana xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke semua bahagian tumbuhan, bahagian atas tumbuhan. Okey, jadi selain daripada mengangkut air dan garam mineral ini, dia juga memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan herba. Di mana cikgu kata tadi kerana dia mempunyai dinding sel yang diselaputi oleh lignin yang kukuh. Okey, jadi dalam masa yang sama dia membantu memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan herba. Pelajar selalunya tahu tentang fungsi mengangkut air dan garam mineral. Tetapi markah tidak diberikan jika kamu tidak menyertakan dari akar ke semua bahagian tumbuhan. Jadi jawapan lengkap mesti mengangkut air dan garam mineral dari akar ke semua bahagian tumbuhan. Ini ialah struktur xilem. Okey, di mana dia terdiri daripada thick cell wall containing lignin. Okey, dia ada thin area of cell wall yang kita panggil sebagai pit. Dan dia ada space containing no cytoplasm. Kerana kita tahu dia ialah sel yang mati dan tidak mempunyai sitoplasma. Dia ada gap where and wall of cell has been lost. Okay, so kita nampak kat situ dia terdiri daripada saloxilem yang bersambungan antara satu sama lain. Okay, so tujuannya adalah untuk mengangkut air dan garam mineral daripada akar ke bahagian atas daun, ke bahagian atas tumbuhan.
Ini pula ialah beberapa contoh dinding bagi xylem. Okey, iaitu annular, spiral, scleriform, reticulate, pitted, okey, dan satu lagi bordered, simple pitted and bordered pitted. Okey, ini semua kalau selalu juga keluar dalam soalan, maka ini kamu tahu dinding bagi xylem, ya. Tisu vaskular yang kedua ialah flowworm, di mana flowworm dia terdiri daripada sel rakan dan sel tapis. Okey, kalau kita lihat struktur di rajah ini, sel rakan kita panggil sebagai companion cell, di mana ini ialah sel hidup. Okey, dan juga sel tapis yang terdiri daripada tiub tapis. Okey. Jadi flowworm terbentuk daripada sel hidup berbanding dengan xylem sel mati. Okey, iaitu tiub tapis yang mempunyai sitoplasma. Okey, that's why colornya macam ada color biru macam ni. Sebab nak menunjukkan ia mempunyai sitoplasma. Tetapi tiub tapis tidak mempunyai nukleus dan ribosom. Okey, berbanding dengan sel rakan. Sel rakan ada nukleus. Okey, tapi di dalam tiub tapis tiada nukleus dan juga ribosom kerana ia telah merosot apabila matang. Tiub tapis tersusun hujung ke hujung flowworm untuk membentuk tiub yang memanjang dan juga bersambungan. Okey, dia macam jalan yang memanjang dan bersambungan. Sebab itu kita panggil sebagai tisu vaskular. Fungsinya adalah untuk mengangkut gula yang terhasil dari fotosintesis dari daun ke organ penyimpanan seperti akar, buah dan umbisi. Okey, umbisi ialah ubi, contohnya ubi kayu, ubi kentang. Okey, ini ialah struktur flowworm yang kita dapat lihat melalui mikroskop. Okey. Tapi ini ialah xylem. Okey, yang ini photoxylem dan ini ialah flowworm. Okey. Flowworm nampak kosong di dalamnya, ya. Dan dia mempunyai plat tapis, okey, iaitu sieve plate. Dalamnya ini ialah tiub tapis. Di sebelahnya ini ialah sel rakan. Sel rakan dia mempunyai banyak mitokondria untuk menjana tenaga supaya dapat mengangkut gula ke bahagian lain tumbuhan. Okey, untuk kerata rentas, kamu perlu kenal di manakah kedudukan xylem dan flowworm bagi batang, akar dan juga daun. Okey, so struktur yang berwarna biru di dalam ini ialah xylem, yang berwarna ungu ialah flowworm. Okey. Akar juga bahagian biru ini ialah xylem dan bahagian ungu ialah flowworm. Okey. Daun bahagian atas ialah xylem dan bahagian bawah ialah flowworm. Seterusnya kita dah habis bincang tentang tisu vaskular. Okey, kita akan teruskan dengan tisu asas. Tisu asas ada 3 jenis, iaitu tisu parenkima, tisu kolenkima dan juga tisu sklerenkima. Okey, untuk ini cara ingatnya ialah APACOS. Okey, A untuk tisu asas, dia terdiri daripada PA, parenkima, KO kolenkima dan S ialah sklerenkima. Tisu asas parenkima dia merupakan strukturnya, ciri-cirinya ialah sel hidup. Parenkima ialah sel hidup yang paling ringkas dan belum mengalami pembezaan. Dan ia mempunyai dinding sel yang nipis. Okey.
Ciri yang seterusnya ialah tisu parenkima selalunya segah untuk memberikan sokongan dan mengekalkan bentuk tumbuhan herba. Dan satu lagi, selalunya tisu parenkima terlibat dalam fotosintesis dan proses pertukaran gas. Fungsi tisu parenkima ialah menyimpan kanji dan gula, membaik pulih dan menjana semula tisu. Terlibat juga dalam proses fotosintesis dan proses pengangkutan dalam sistem vaskular. Tisu asas yang kedua ialah kolenkima. Okey, berikut ialah contoh ataupun struktur yang kita boleh lihat di bawah mikroskop. Okey, kolenkima juga ialah sel hidup, tapi dia akan menjadi sel yang fleksibel apabila matang. Perbezaan kolenkima dengan parenkima ialah kolenkima mempunyai dinding sel yang lebih tebal berbanding parenkima. Okey, kerana apa? Jika kita perhatikan di bawah struktur mikroskop ini, kita akan dapat lihat dinding selnya lebih jelas berbanding dengan tisu parenkima. Okay, kerana dinding sel ini diperbuat daripada pektin dan hemiselulosa. Jadi dia lebih tebal berbanding dinding sel tisu parenkima. So apa fungsi tisu kolenkima? Ialah untuk memberi sokongan mekanikal dan sifat keanjalan kepada tumbuhan. Tisu asas yang ketiga ialah tisu sklerenkima. Dia terdiri daripada sel mati apabila matang. Dan dia mempunyai dinding sel yang paling tebal berbanding tisu asas yang lain. So apa fungsinya? Apabila dinding selnya makin tebal, okay, seperti yang ditunjukkan dalam struktur yang dapat dilihat di bawah mikroskop ini, maka dia berfungsi untuk memberikan sokongan mekanikal dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang. Dan dia juga membantu dalam pengangkutan air dan nutrien dalam tumbuhan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.